Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid sekalian, selamat pagi. Kita akan teruskan sesi PDPR kita untuk unit 4, masa dan waktu matematik tahun 4, standard kandungan 4.4, berkaitan dalam masa, manakala standard pembelajaran yang perlu kamu kuasai pada hari ini ialah 4.4.2, menukar unit masa melibatkan bulan dan tahun serta tahun, dekad dan abad. Ini merupakan video siri 2 untuk tajuk berkaitan dalam masa menukar unit masa. Baiklah murid-murid, untuk kemahiran menukar unit masa yang melibatkan bulan dan tahun, kamu boleh rujuk buku teks kamu muka surat 149. Okey, sebelum kamu menukar unit dari tahun ke bulan dan bulan ke tahun, kamu kena tahu hubungan dulu satu tahun kepada bulan. Okey, persamaannya adalah 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan. Dari bulan Januari sampai bulan Disember ada 12 bulan. Okey. Kalau 1 tahun ada 12 bulan, maka 2 tahun adalah 24 bulan. Dan begitulah seterusnya, 3 tahun ada 36 bulan. Jadi, tahun kepada bulan sebenarnya soalannya itu akan kita darabkan dengan 12 bulan. Manakala bulan kepada tahun, soalannya kita akan bahagikan dengan 12 bulan. Okey, kita terus lihat contoh 1, sekilas fakta. Tempoh pembinaan Menara Kuala Lumpur hingga dirasmikan ialah 5 tahun. Okey. Tempoh pembinaan Menara Kuala Lumpur hingga dirasmikan adalah tempoh masanya adalah 5 tahun. Jadi soalannya, berapa bulankah tempoh pembinaan Menara Kuala Lumpur hingga dirasmikan? Jadi soalan hendak kita menukar unit masa ni dalam bulan. Jadi kita tulis balik 5 tahun sama dengan anu bulan. Jadi tahun kepada bulan, kita tahu hubungan 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan. Okay, unit makin kecil, tapi cikgu suruh tengok nombornya. 1 kepada 12, 1 tahun kepada 12, nombor makin besar. Jadi nak buat apa dengan 5 tahun ni? 5 tahun ni kita tulis balik sama dengan 5. Okay, tahun jangan ditulis sebab kita nak tukar unit tahun kepada bulan, jadi 5 saja. 5 darab 12 bulan adalah 60 bulan. Jadi kita boleh buat kesimpulan tempoh pembinaan Menara Kuala Lumpur hingga dirasmikan ialah 60 bulan. Baiklah, kita terus kepada contoh yang kedua, sekilas fakta. Seekor gajah Asia boleh hidup sehingga 840 bulan. Okay, gajah Asia boleh hidup sehingga 840 bulan. Okay, soalannya, hitung usia gajah dalam tahun. Okey, maknanya soalan ni meminta kita menukar 840 bulan ni kepada tahun. Kalau kita balik, hubungannya adalah 840 bulan sama dengan anu tahun. Okey, bulan kepada tahun, kita tahu hubungan bulan adalah 12 bulan. Jadi atas bulan kita letak 12. 12 bulan adalah bersamaan dengan 1 tahun. Nombor makin kecil. Jadi nak buat apa kalau nombor makin kecil? Jadi 840 bulan ni kita bahagikan dengan 12. Okey, menggunakan sifar 12, kita ambil 84 dulu. 12 darab 7 adalah 84. Okey, 84 tolak 84 adalah sifar, turun sifar. Okey, 12 darab sifar adalah sifar. Sifar tolak sifar adalah habis. Maka 840 bulan akan bertukar menjadi 70 tahun. Okay, kita boleh buat kesimpulan usia gajah ialah 70 tahun. Baiklah, kita lihat pula contoh yang ketiga, tukar 172 bulan kepada tahun dan bulan. Okay, soalan meminta kita menukar 172 bulan kepada tahun dan bulan. Kalau ditulis balik, hubungannya adalah 172 bulan sama dengan anu tahun dan anu bulan. Jadi soalannya bulan ni, atas bulan kita letak 12 sebab hubungan 12 bulan bersamaan dengan 1 tahun. Nombor makin kecil, jadi nak buat apa dengan 172 ni? Maka 172 bulan kita bahagi dengan 12. Kita ambil
17 dulu. Jadi 12 hampir kepada 1, iaitu 12 kali 1 adalah 12. 17 tolak 12 adalah 5. Turun 2 jadi 52. Hampir kepada 48. Jadi 12 darab 4 adalah 48. Okey, 52 tolak 48 dapat bagi 4. Okey, yang atas ni menjadi 14 tahun, yang baki tadi menjadi 4 bulan. Maka kita boleh buat kesimpulan 172 bulan adalah bersamaan dengan 14 tahun, 4 bulan. Baiklah murid-murid, kita terus kepada kemahiran menukar unit masa yang melibatkan tahun, dekad dan abad. Awak dah tahu sebelum ni hubungan antara dekad dan tahun. Kita tahu satu dekad adalah bersamaan dengan 10 tahun. Okey, sama usia dengan kamu. Jadi kalau satu dekad 10 tahun, maka 2 dekad adalah 20 tahun. Begitulah seterusnya, 3 dekad adalah 30 tahun. Maka dekad kepada tahun, nanti soalannya kita akan darab 10, manakala tahun kepada dekad, soalannya nanti kita dibahagi dengan 10. Okey, kita lihat nombor 1, sekilas fakta. Bangunan berkembar Petronas berusia 23 tahun. Okey. Pada tahun 2019 semenjak siap dibina. Okey, nyatakan 23 tahun dalam dekad dan tahun. Maknanya soalannya meminta kita menukar unit masa 23 tahun kepada dekad dan tahun. Kalau kita tulis balik, okey, soalannya adalah 23 tahun sama dengan anu dekad dan anu tahun. Okey, atas soalan ni kita tulis, okey, tahun adalah 10 tahun bersamaan dengan 1 dekad. Nombor makin kecil. Jadi kalau nombor makin kecil, nak buat apa dengan 23 ni? Maka 23 tahun ni kita akan bahagi 10 tahun. Okey, tahun dibagi tahun, tahun akan hilang menjadi dekad. Jadi 23 bahagi 10, 10 hampir kepada 10 adalah darab 2 untuk hampir kepada 23. Jadi 10 darab 2 adalah 20. 23 tolak 20 adalah 3. Maka 2 di atas ni menjadi dekad dan bakinya tetap menjadi tahun. Maka kita boleh buat kesimpulan 23 tahun adalah bersamaan dengan 2 dekad 3 tahun. Baiklah, kita terus kepada contoh yang kedua. Perhatikan soalan 2 ni. Pada tahun 2020, Menara Condong Teluk Intan berusia 134 tahun. Tukar usia menara itu dalam abad dan tahun. Jadi maknanya soalan ini meminta kita menukar 134 tahun kepada abad dan tahun. Jadi langkah pertama kita kena tahu hubungan antara abad dan tahun. Kita tahu satu abad adalah bersamaan dengan 100 tahun. Maka abad kepada tahun kita akan darab 100 dan tahun kepada abad kita akan bahagi 100. Okey. Hanya 134 tahun suruh tukar kepada anu abad dan anu tahun. Jadi atas tahun kita letak 100. 100 tahun adalah 1 abad. Ini adalah hubungannya ataupun persamaannya. 100 kepada 1 nombor makin kecil, jadi nak buat apa dengan 134 ni? 134 ni kita akan bahagi dengan 100 akan dapat 1 abad 34 tahun. Menggunakan cara yang lain pula, 134 tahun ini cara yang lain ya. Kita banyak cara untuk menyelesaikan masalah. Okay. 134 tahun ni adalah sebenarnya hasil tambah 100 tahun tambah 34 tahun. Maka 100 tahun ini kita boleh tulis sebagai okay, tahun adalah 1 abad. Yang baki 34 ni kita terus tulis 34 tahun. Okay, jadi usia Menara Condong Teluk Intan ini sebenarnya dalam abad dan tahun adalah 1 abad 34 tahun. Baiklah, kita lihat tulis contoh ketiga, 2 abad 7 tahun nak tukar kepada tahun. Okey, yang 7 tahun ni tak perlu tukar sebab dah dalam unit yang sama tahun. Jadi 2 abad ni yang kita perlu tukar kepada tahun. Jadi kita tahu hubungan 1 abad adalah bersamaan dengan 100 tahun. Jadi atas abad letak 1, atas tahun letak 100. Jadi nombor makin besar. Jadi nak buat apa dengan 2 ni? Maka 2 abad kita salin balik. 2 darab 100 tahun. Okey, 2 titik perpuluhannya di belakang. 2 darab 100, kita boleh pindah saja titik perpuluhan. 2 darab 100 adalah 200 tahun.
Kemudian 200 tahun tadi kita tambahkan dengan 7 tahun, maka dapat jawapan 207 tahun. Jadi 2 abad 7 tahun sebenarnya dalam tahun adalah 207 tahun. Lihat contoh yang keempat, 4 abad 8 dekad, nak jawapan dalam tahun. Okay. 4 abad dalam abad kepada tahun, abad kepada tahun adalah 1 abad 100 tahun. Jadi 4 abad, 4 darab 100 dapat 400 tahun. Jadi titiknya di belakang pindah 2 kali. Sebab darab 100 boleh pindah saja. Okay, 4 abad adalah 400 tahun, manakala 8 dekad kepada tahun. Dekad kepada tahun adalah hubungannya 1 dekad 10 tahun kan? Okay, darab 10 lah. Okay, 8 darab 10 adalah 80 tahun. Maka kita tambahkan sebab unit dah sama, 400 tahun tambah 80 tahun, maka akan dapat jawapannya 480 tahun. Maka kita boleh buat kesimpulan 4 abad 8 dekad sama dengan 480 tahun. Baiklah murid-murid, ini merupakan latihan untuk kamu pada hari ini, latihan uji diri muka surat 151 buku teks kamu. Okey, cikgu nak kamu sambung nombor 1 soalan G hingga P. Okey, senang aja. Cikgu dah ajar tadi cara-caranya. Kita kena tulis hubungan dulu. Awak nampak memang macam pening, tapi awak baca dulu. Contohnya soalan K ni 5 dekad 1 tahun. Nyatakan dulu hubungan dekad dan tahun. Tulis saja di atas dia. 1 dekad adalah bersamaan dengan 10 tahun. Jadi nombor makin besar. Jadi nak buat apa dengan 5 dekad ni? Ingat tak? Okay, 5 darab 10 tahun. Itu je senang. Okay, contoh lain. Contohnya 300 tahun kepada abad. Itu hubungan tahun dan abad. Kita tahu hubungan tahun dan abad adalah 100 tahun. Jangan terbalik pula ya. Tulis ke tahun. Tulis 100 ke abad. Kita tulis 1. Ya, 100 tahun adalah 1 abad tu hubungannya. Jadi, nombor makin kecil. Jadi, nak buat apa dengan 300 ni? 300 bagi 100 dapatlah unitnya dalam abad. Kemudian, cikgu nak awak juga buat soalan 2, salin soalan dan buatkan jalan kira. Okey, contohnya batu bersurat Terengganu telah berusia 715 tahun. Nyatakan usia batu bersurat itu dalam dekad dan tahun. Jadi, soalan ni nak awak tukar tahun kepada dekad. Jadi kita nyatakan hubungan tahun dengan dekad ialah 10 tahun. Okey, jangan salah ya, tulis atas ni 10 tahun adalah 1 dekad. Jadi nombor makin kecil, ini nak buat apa dengan 715 ni? Begitu juga 715 ni tukar kepada abad dan tahun. Tunjukkan langkah kira. Okey, nombor 3 pun sama, salin soalan projek perumahan Taman Maju Daya dijangka siap dalam tempoh 30 bulan. Okey. 30 bulan ni nyatakan dalam tahun dan bulan. Maksudnya, bulan dengan tahun hubungannya adalah 12 bulan bersamaan dengan 1 tahun. Nombor makin kecil. Jadi kalau makin kecil nak buat apa dengan 30 bulan ni? Okay, nombor 4 pun sama. Setiap bulu mata manusia akan gugur dan akan tumbuh kembali setiap 90 hari. Silih berganti. Nyatakan tempoh itu dalam minggu dan hari. Maksudnya, hari kepada minggu. Okay, kita tahu hubungan 7 hari samaan dengan 1 minggu. Nombor makin kecil juga. Jadi nak buat apa dengan 90 hari ni? Okay, saya harap kamu faham. Okay, yang penting di sini awak klik kehadiran sebab cikgu nak submit kehadiran awak ke PPD. Ni penting sebab jangka masa PPD bagi adalah 1 atau 2 hari je. Yang tugasan ni cikgu tak kisah awak boleh buat dalam tempoh hingga minggu depan pun boleh hantar lagi. Sebab dia agak lama. Jadi cikgu tak nak awak stres, tolong buat, ambil gambar dan hantar kepada cikgu untuk cikgu semak dan beri markah TP kepada kamu. Okay, sekian, terima kasih.